Berita menarik hari ini di asoka.com, Isnin 20 September. Seramai 63,826 atau 15% daripada 426,000 remaja berumur antara 12 tahun hingga 17 tahun di Sabah sudah menerima dos pertama vaksin setakat semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, semalam saja seramai 24,667 remaja dalam lingkungan umur berkenaan menerima vaksin di seluruh negeri. Pemberian vaksin dalam kalangan remaja di Sabah bermula pada Khamis lalu sejajar keputusan kerajaan negeri membenarkan golongan berumur 12 tahun hingga 17 tahun divaksin sebagai persediaan untuk pembukaan sekolah bermula 3 Oktober depan. Sementara itu, Masidi yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata, setakat 18 September lalu, seramai 2,59,354 atau 72.3% daripada populasi dewasa di Sabah sudah menerima sekurang-kurangnya dos pertama vaksin termasuk dos tunggal kansino. Katanya vaksinasi harian pada tarikh yang sama mencatat sebanyak 51,013 orang menerima vaksin dos pertama, kedua dan dos tunggal kansino di seluruh negeri. Sementara itu, dengan purata 8 jenazah kes kematian COVID-19 perlu dikebumikan setiap hari sudah cukup menggambarkan keletihan yang ditanggung sukarelawan perkhidmatan van jenazah percuma Abam Botak yang beroperasi di daerah Sandakan. Bukan setakat mengambil jenazah dari rumah mayat hospital dan menghantar ke tanah perkuburan, pasukan yang dianggotai 9 sukarelawan itu turut membantu kaki tangan Kementerian Kesihatan mengambil mayat COVID-19 di ward dan mengebumikannya. Semuanya dilakukan secara percuma kerana Abang Botak tidak akan menerima sebarang bayaran daripada waris si mati yang dibantu pasukannya atas niat untuk memudahkan urusan fardu kifayah masyarakat yang kehilangan orang tersayang. Namun ada waris yang kurang memahami tugas sukarelawan itu, mengambil jalan mudah memarahi pasukan Abang Botak hanya kerana jenazah ahli keluarga mereka yang meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19 lambat dikebumikan. Pengendali tim Abang Botak, Yusnizam Yusof, 33, bagaimanapun berkata beliau tidak kisah jika ada yang marah atau memaki hamun pasukannya atas sebab lambat mengebumikan jenazah ahli keluarga waris kerana memahami emosi mereka yang kehilangan orang tersayang. Sejak penularan pandemik COVID-19 pada tahun lalu, katanya Abang Botak membantu mengebumikan lebih 300 jenazah yang meninggal dunia akibat jangkitan virus berkenaan, termasuk lebih 100 jenazah dalam tempoh 2 minggu sejak awal bulan ini. Katanya berkat doa dan sokongan pelbagai pihak terhadap pasukan Abang Botak, mereka dapat meneruskan perkhidmatan van dan pengebumian jenazah COVID-19 secara percuma di Sandakan serta berharap ia berpanjangan demi membantu masyarakat khususnya di daerah berkenaan. Berita seterusnya, seramai 15 mangsa banjir yang terperangkap dalam rumah di Kampung Tanjung Lipis dan Kampung Pantai di sini diselamatkan pasukan bomba dan penyelamat Malaysia awal pagi tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO GBPM Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 12.59 tengah malam tadi. Katanya operasi menyelamat kemudiannya dilancarkan dengan diketuai Pegawai Bomba Kanan 2 Syadan Basar bersama kekuatan 7 anggota bomba. Jelasnya lagi, mangsa terdiri daripada 4 sekeluarga dari Kampung Tanjung Lipis dan 2 keluarga membabitkan 11 individu. Menurutnya, operasi tamat pada 2.50 pagi tadi tanpa sebarang kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Seterusnya, 5 pakar membuat dan menjual senjata api buatan sendiri ditahan dalam operasi yang dijalankan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ranau dengan dibantu Ibu Pejabat Kontijen IPK Sabah. Semua lelaki berusia lingkungan 29 hingga 57 tahun itu ditahan bersama 20 laras senjata api jenis bakakuk, ginsuk, senapang angin dan senapang guli serta puluhan peluru hidup. Ketua Polis Daerah Ranau, Deputi Superintenden Simeon Lomudin berkata, tangkapan pertama membabitkan suspek berusia 30 tahun dilakukan 10 September lalu di sebuah rumah di Kampung Kigiuk di sini. Katanya sebaik ditahan, polis berjaya merampas 2 laras senjata
senjata api bersama 11 butir peluru hidup, 30 butir pelet senapang angin dan peralatan membuat senjata api. Simeon berkata kes disiasat mengikut Seksyen 7 Akta Senjata Api penalti lebih berat 1971 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup dan tidak kurang 6 sebatan jika sabit kesalahan. Sementara itu, Simeon berkata polis memandang serius isu pemilikan senjata api dan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Baiklah, ini merupakan kupasan berita terakhir dari kami, di mana kerajaan negeri diminta mempertimbangkan membina lebih banyak rumah bersesuaian dalam usaha menangani permasalahan setinggan di daerah sempurna. Timbalan Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sempurna, Nixon Abdul Habib berkata sudah tiba waktunya perkara itu diatasi segera bagi menangani isu-isu setempat yang sudah membelenggu rakyat di daerah berkenaan sebelum ini. Jelasnya, kawasan rumah setinggan seperti di Kampung Bangau-Bangau, Kampung Panji, Kampung Air, Kampung Simunul serta penempatan pelarian UNHCR yang berhampiran dengan Kampung Selamat itu harus diselesaikan segera memandangkan banyak isu timbul dari dahulu termasuklah melibatkan hal keselamatan. Katanya lagi, masalah setinggan ini haruslah dipertimbang untuk diselesaikan segera oleh kerajaan dan menyediakan rumah yang bersesuaian kepada rakyat tempatan ini. Beliau menambah dengan Hala 7 Sabah Maju Jaya yang dicanangkan oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor dan Pembangunan Keluarga Malaysia oleh Kerajaan Persekutuan mampu melonjakkan prestasi di daerah tersebut dari semasa ke semasa. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.